Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Masruq radhiyallahu anhu qala Dzukira Abdullah bin Mas'ud 'inda Abdullah bin Amr faqala zaka rajul لا أزال أحبه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Masruq radhiyallahu anhu, kata dia, apabila disebut nama Abdullah bin Mas'ud di sisi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Amr, zaka rajul la azalu uhibbu. Tuan, hadis ni dia nak cerita dekat kita keharmonian di antara sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ni depa tak berdengki. Sahabat-sahabat Nabi ni depa hidup kasih mengasihi. Sahabat-sahabat Nabi ni depa sama depa lengkap melengkapi. Apabila disebut nama Abdullah bin Mas'ud, ini bukan kecil ana. Abdullah bin Mas'ud satu orang sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam endorse sebagai satu orang sahabat yang alim Quran. Apabila disebut nama Abdullah bin Mas'ud di depan Abdullah bin Amr pun orang hebat. Abdullah bin Amr bila dengar orang sebut nama Abdullah bin Mas'ud, dia terus kata, zaka rajul la azalu uhibbu. Dia kata, ini satu orang manusia yang aku cukup sayang kat dia. Sebut nama sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang dengar ni Abdullah bin Amr. Dua-dua orang hebat. Tapi bila sebut nama Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr kata, ini satu orang manusia, dia kata, la azalu uhibbuh, yang aku bila pun aku sayang dia. Kita tak ada suasana ni dalam masyarakat kita. Kita ustaz sama ustaz tak cantik. Sebut nama satu ustaz lain di depan ustaz ni, dia jebeh mulut. Dia kata kau tu. Dia tak ada ukhuwah Islamiah. Dia tidak ada sayang sama-sama dia. Daripada ustaz-ustaz, daripada alim ulama, sampailah kepada orang Islam sama orang Islam. Kita tak sayang sama-sama kita.
Pasal itu orang Islam, orang boleh buat macam-macam di seluruh dunia. Pasal kita tak ada solidariti, kita tak ada perpaduan, kita tidak ada kesatuan, kita tidak ada sayang menyayangi. Tak ada. Kata Abdullah bin Amru, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, khuzul Quran min arba'ah. Abdullah bin Amru kata, aku jadi sayang dekat Abdullah bin Mas'ud ni pasal apa? Pasal aku dengar Nabi SAW ada bersabda, Nabi kata kalau hampa nak ambil Quran, ambil daripada 4 orang ni. Min Abdullah bin Mas'ud fabada'a bihi. Nabi sebut mula sekali Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata hampa sahabat-sahabat ada ni, kalau hampa nak mengaji Quran, kalau hampa nak faham Quran, kalau hampa nak reti Quran, hampa ambil daripada 4 orang ini. Nabi kata ini endorsement, ini satu pengesahan daripada Nabi akan kebolehan 4 nama yang nak disebut sekali lagi. Kalau yang hampa nak belajar tu Quran, kalau yang hampa nak reti tu Quran, kalau yang hampa nak alim tu ilmu Quran, Nabi kata ambil daripada 4 orang ni. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata. Wa Salim maula Abi Huzaifah. Kalau nak belajar Quran, belajar daripada Salim maula Abi Huzaifah. Kalau nak belajar Quran, wa Muaz bin Jabal, belajar daripada Muaz bin Jabal, Nabi kata. Wa Ubay bin Ka'ab. Dan kalau nak belajar Quran, belajar daripada Ubay bin Ka'ab. Ini 4 orang, kalau hampa pergi belajar Quran, memang betul apa yang hampa ambil daripada mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Siapa dia mereka 4 orang ni? Sehingga kan mereka ni tersenarai di dalam senarai orang yang menerima darjah kebesaran Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni disenaraikan di dalam satu senarai penerima darjah kebesaran Allah. Bila Nabi sebut, maknanya itu Allah suruh sebut. Abdullah bin Mas'ud tak payah sebut. Ini manusia, Nabi SAW disebut. Ini manusia, Allah faqihkan dia tentang hal agama dan Quran. Siapa Salim maula Abi Huzaifah? Satu orang yang berasal daripada hamba. Salim maula Abi Huzaifah, dia ni asal-asal hamba, bukan orang merdeka, orang yang dijual beli di pasaran. Pengulu dia, tuan punya dia, yang memiliki batang tubuh dia, Abu Huzaifah. Bila Abu Huzaifah dengar Nabi SAW menganjurkan supaya orang yang ada hamba, bebaskan hamba, Abu Huzaifah bebaskan Salim ini. Bukan setakat dia bebaskan Salim hamba dia ni, dia merdekakan Salim dan dia bagi Salim ni menikah dengan anak menakan dia. Salim maula Abi Huzaifah satu orang qari Quran, walaupun dia hamba tetapi dia qari dengan Quran ini. Qari maksudnya bukan suara sedap saja, tapi dia alim tentang Quran. Dia menjadi imam Masjid Quba untuk sekian lama. Kita duduk di Mekah, duduk di Madinah. Bila kita sampai di Madinah, di antara masjid yang kita mesti kena ziarah ialah Masjid Quba. Ada orang duduk pergi umrah tiap-tiap tahun. Bila pagi tu orang kata, ni pagi ni kita ada ziarah, kita ziarah Masjid Quba. Dia kata saya tak pergi dah kot, saya duduk main tiap-tiap tahun, duduk pergi selalu dah. Dia tak tahu kata Nabi SAW duduk di Madinah. Nabi yang duduk di Madinah itu every Saturday, tiap-tiap hari Sabtu Nabi pergi semayang di Masjid Quba. Pasal apa? Pasal Masjid Quba itu masjid ussisa ala taqwa, yang dibina, asas pembinaan dia di atas rasa takwa kepada Allah, dan dia masjid pertama yang Nabi dirikan.
Nabi duduk di Madinah. Dalam hadis kata kalau tidak ada kenderaan, Nabi pergi berjalan kaki. Semayang juga sekali dalam seminggu di Masjid Quba. Dia pergi setahun sekali, dia tak mau pergi. Siapa yang satu masa dulu pernah menjadi imam Masjid Quba? Salim Maula Abi Huzaifah. Sewaktu perang Yamamah, kalau kita baca dalam sejarah, perang Yamamah ni perang yang berlaku di antara Islam dan juga golongan murtad. Salim Maula Abi Huzaifah turun di dalam perang Yamamah ini apabila orang yang dipertanggungjawabkan bawa bendera Islam di dalam perang itu, Zaid bin Khattab, apabila dia tewas di dalam perang itu, bendera hak dia bawa tu duk terbang nak jatuh, Salim Maula Abi Huzaifah pisambak dengan tangan kanan dia. Pasal apa? Pasal bendera itu adalah simbol kepada pasukan Islam. Bila tewas saja Zaid bin Khattab, bendera duk jatuh tu, Salim Maula Abi Huzaifah pisambak bendera tu, pegang dengan tangan dia. Orang tetak tangan kanan dia, bendera nak terlepas, dia tangkap dengan tangan kiri dia. Dan perang Yamamah itu berakhir dengan matinya Musailamah Al-Kazzab, orang yang mengaku jadi nabi palsu ini. Bila perang selesai, sahabat-sahabat pergi duk cari, mereka jumpa Salim Maula Abi Huzaifah dalam keadaan tenat nak mati. Dia cedera parah. Bila orang sampai dekat dia, mula yang terbit di mulut dia, dia kata macam mana keadaan Huzaifah, bos lama dia. Dia tak boleh lupa jasa kebaikan Huzaifah, bela dia masa dia jadi hamba dulu, tumpah kasih sayang kepada dia, merdekakan dia dan bagi menikah dia dengan anak penakan Huzaifah. Dia tak boleh lupa. Di saat-saat nazak nak mati itu, bila orang main pegang dia, pangku dia, dia tanya Huzaifah macam mana. Dia tak peduli ke dia. Dia duk kira bos dia Huzaifah. Dia beralih-beralih, Huzaifah duk ada sebelah, sudah pun syahid di dalam perang Yamamah. Dia habang dekat dia, dia berkata Salim, Huzaifah sudah syahid. Dia senyum, dia sebut Allahu Akbar, dia mati. Manusia yang seumpama ini, Salim Maula Abi Huzaifah, Nabi SAW sebut. Nabi kata kalau hampa nak belajar Quran, salah seorang yang hampa nak kena ambil ilmu Quran ini ialah Salim Maula Abi Huzaifah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Muaz bin Jabal, siapa dia ni? Yang kata Muaz bin Jabal ni, siapa dia ni? Asal orang Yasrib, orang Madinah. Dia memang anak jati Madinah. Di antara kalangan orang Madinah yang awal masuk Islam. Bila dia masuk Islam? Apabila Nabi SAW hantar satu sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi hantar Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah untuk bawa Islam kepada orang Madinah yang masa tu panggil Yasrib. Mus'ab bin Umair orang hebat, sehingga ke sahabat-sahabat yang dan berguru dengan dia, mereka kata apabila Mus'ab bin Umair bercakap, nampak kebijaksanaan terbit di antara celah-celah gigi dia. Nak abang kata gigi ada jarang. Bila dia bercakap tu, mereka nampak kebijaksanaan terbit daripada mulut dia. Ketika Mus'ab bin Umair dihantar oleh Nabi ke Madinah, ke Yasrib, untuk nak ajak orang Yasrib tentang Islam, masa tu Muaz bin Jabal budak-budak lagi, dia masuk Islam dah. Satu orang tokoh di Madinah, di Yasrib pada masa tu, yang rupa parahnya segak, cerdik, dan dia satu orang yang outstanding di Madinah. Outstanding ni maksudnya dalam ramai-ramai orang nampak dia. Dia ni cerdik pada awal dah. Daripada budak-budak, cerdik itu nampak pada dia. Kecerdikan itu dapat dilihat pada dia. Orang Madinah kalau sebut nama Muaz bin Jabal, kenal dah. Ini budak cerdik, ini budak segak, ini budak cerdik. Bercakapnya sangat petah.
Dia bukan sahaja alim dalam agama, bahkan dia qari dalam Quran. Dan dia satu orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu orang yang sangat faham tentang halal dan haram. Bila berlaku pembukaan kota Makkah, Nabi daripada Madinah, Nabi mai ke Mekah. Kemudian Nabi nak balik ke Madinah, Nabi suruh Muaz tinggal di Mekah untuk dijadikan guru kepada penduduk Makkah. Ini orang hebat. Bahkan kemudiannya dia dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dihantar ke Yaman untuk nak bawa Islam ke Yaman. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar dia ke Yaman, Nabi kata dekat dia. Nabi kata, Muaz, mungkin ini last engkau tengok aku. Masa Nabi nak hantar dia pergi ke Yaman sebagai wakil Nabi, nak mengajak penduduk Yaman, Nabi kata dekat dia, Nabi kata, Muaz, mungkin ini last hang tengok aku. Hang tak akan tengok aku lagi lepas ni. Betul apabila Muaz pergi sahaja ke Yaman, Nabi meninggal dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini di antara nama-nama besar, nama-nama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh untuk dibuat ikutan oleh orang kemudian hari. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi amrillah Umar wa asdaquhum hayaan Utsman wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal wa afraduhum Zaid bin Thabit wa aqra'uhum Ubay wa likulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah bin al-Jarrah atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Anas bin Malik kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, orang yang paling belah kesian kepada sama-sama umat Islam ialah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi ni, dia nak abang dalam hadis ni, kata Nabi ni dia kenal sahabat dia ni, dia kenal sungguh-sungguh. Kita, bini kita pun kita tak kenal sungguh-sungguh. Bini kita pun kita tak kenal sungguh-sungguh. Dia boleh duk jual kita sekupang dua duit. Bini boleh duk jual laki hari ni. Pasal apa? Pasal kegagalan laki kenai bini. Abang, la ilaha illallah, mereka hantar saya pergi kursus pula lagi seminggu. Allah, saya yang ni yang saya tak suka ni. Padahal dia ada cerita lain di sana dengan laki-laki lain. Jadi dalam masyarakat hari ini, pasal apa jadi macam tu? Kegagalan kita mengenal isteri kita sendiri. Kita tak kenal anak kita sendiri. Anak kita boleh jual kita sekupang dua duit. Ayah, abang kena pergi sekian, dia pembohong kita. Pasal apa? Dia pun salah, kita pun salah. Kita gagal kenal dia. Kerana tu kita duk kena pembohong dengan dia. Nabi SAW satu orang Nabi yang mempunyai sifat fatanah, sifat bijak, cerdik. Nabi dia kenal bukan sahaja keluarga dia, sahabat-sahabat dia kenal. Sehingga kan Nabi boleh sebut, Nabi kata, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling belah kesian kepada umat aku ialah Abu Bakar As-Siddiq. Dia mempunyai sifat belah. Dia tak boleh. Dia baru bismillah, ayam mata dia derah dah. Dia tak boleh. Rajulun buka, satu laki-laki kuat menangis. Wa ashadduhum fi amrillah Umar. Nabi kata yang tegas dalam hal yang melibatkan agama Allah, hukum Allah, perintah Allah,
Umar Al-Khattab. Nabi kata. Wa asdaquhum hayaan Osman. Nabi kata orang hak paling malu, hak paling pemalu, Osman bin Affan. Tuan-tuan, kita dah cerita di masjid ni, hari Osman nak kena bunuh dengan pemberontak yang mai kepung rumah dia. Untuk pertama kalinya Osman pakai seluar panjang. Tidak pernah diriwayatkan oleh siapa-siapa kata Osman ni pakai seluar, tak ada. Tapi hari dia dikepung nak dibunuh oleh orang yang memberontak, yang tak puas hati, yang termakan dengan fitnah, yang ditabung oleh musuh terhadap Osman ni, hari tu dia pakai seluar. Bila isteri dia tanya dia kata, abang pasal apa ni? Tak pernah pakai seluar, abang pakai seluar. Dia kata, aku tak mau kalau aku mati dalam keadaan aurat aku terselak. Pemalu dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Osman. Nabi sebut, Nabi kata wa asdaquhum hayaan. Orang hak paling pemalu, sungguh-sungguh dia malu kepada Allah ini ialah Osman bin Affan. Wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'az bin Jabal. Orang hak paling reti, hak paling tahu tentang halal haram ialah Mu'az bin Jabal. Hak kita baca tadi cerita dia. Dia bak halal, bak haram ni dia cukup jaga, dan dia cukup tahu hak mana halal, hak mana haram. Wa afraduhum Zaid bin Sabit. Yang paling alim dalam ilmu faraid ialah Zaid bin Sabit. Faraid ni bukan semua ustaz cerdik, tuan-tuan. Bukan semua ustaz reti. Faraid ni mengaji, bukan tak mengaji, tapi tak cekap. Ada hak cekap ni. Habang aja ustaz, saya kematian bapa, mak saya ada lagi, kami laki-laki ada 3 orang, perempuan ada 2. Macam mana ustaz? Terus ambil pen saya, terus tulis cara pembahagian dia. Tulis dah, mak hang dapat berapa per berapa, hang dapat berapa laki-laki, perempuan dapat berapa, harta ayah tinggal tahu dak gi berapa, habang dandan dia kira tulis bagi. Itu alim faraid. Itu alim faraid. Siapa yang alim dalam faraid ini? Zaid bin Sabit. Wa aqra'uhum Ubay. Nabi kata yang paling qari Quran ini ialah Ubay bin Ka'ab. Maka kerana itu pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, Umar lantik dia untuk jadi imam sembahyang tarawih. Ubay bin Ka'ab. Wa likulli ummatin amin. Nabi kata bagi setiap umat ada orang yang amanah. Walaupun zaman kita hidup hari ini akhir zaman, nak cari orang amanah susah, Nabi kata ada. Dalam ramai-ramai ada orang yang amanah. Wa amin hazihil ummah. Dan orang yang amanah dalam kalangan umat aku yang ada hari ini ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia orang yang paling amanah, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq ni orang hebat, tuan-tuan. Nabi sebut dalam senarai tadi, Nabi sebut dia dulu orang yang paling prihatin, orang yang paling belah kesian ialah Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yawm sa'iman. Nabi satu hari duduk depan sahabat-sahabat ni, Nabi tanya. Nabi kata, kalangan kita ada ni, siapa yang pagi tadi bangkit niat nak puasa sunat? Nabi tanya. Ni, dalam kalangan kita ada ni, siapa yang puasa sunat hari ni? Qala Abu Bakar, ana. Abu Bakar kata, saya puasa ya Rasulullah. Kita hari ni mai hari Arafah. Orang tanya tak puasa ke hari ni? Dia tanya balik puasa apa? Tak tahu pun kata puasa Arafah, tak tahu pun. Orang habaq pula kata hari ni Yaumul Arafah ni, hari Arafah ni. Oh, sunat puasa ke? Tanya pula lagi. Abu Bakar As-Siddiq hari Isnin, hari Khamis puasa. Nabi tanya, siapa yang hari ni puasa sunat? Dia kata, ana ya Rasulullah. Nabi SAW tanya, faman tabi'a minkumul yaum janazah. Nabi kata, hari ini siapa yang ada ikut jenazah ke perkuburan?
Qala Abu Bakr, ana. Dia kata, saya ada ikut. Tadi ada satu kematian, saya ikut sampai ke kubur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman at'ama minkumul yawm miskinan. Nabi kata, siapa dan pada kalangan hak ada ramai-ramai ni yang hari ini ada bagi makan orang miskin? Qala Abu Bakr, ana ya Rasulullah. Dia kata, saya ada bagi makan orang susah tadi. Qala faman ada minkumul yaum maridan. Nabi kata, hari ini siapa yang ada pergi ziarah kawan-kawan sakit? Qala Abu Bakr, ana ya Rasulullah. Abu Bakar kata, ada dan pergi tengok seorang sakit tadi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Nabi kata, siapa yang semua benda hak aku tanya tadi dia buat, dia ahli syurga. Aku tak mau cakap banyak. Nabi kata, siapa yang semua benda hak aku sebut tadi, aku tanya siapa puasa sunat, dia ada buat puasa sunat. Aku tanya siapa yang hari ini ada ikut jenazah ke perkuburan, dia ada ikut jenazah ke perkuburan. Siapa yang hari ini ada bagi makan orang miskin, dia ada bagi makan orang miskin. Siapa yang hari ini ada pergi tengok orang sakit, dia ada pergi tengok orang sakit. Siapa yang buat semua benda ni, Nabi kata, aku tak mau cakap banyak, illa dakhalal jannah, syurga tempat dia. Nabi kata. Maksud dia apa dia, tuan-tuan? Maksudnya kita ni disuruh jadi orang baik, dan di antara ciri sifat orang baik itu ialah orang yang menjaga hal ehwal kemasyarakatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, minta banyak-banyak kepada Allah supaya kita dikekalkan di dalam kebaikan, hidup kita melakukan kebaikan, mati kita di dalam kebaikan, bangkit kita esok bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15, muka surat 239. Muka surat 239. Kita masuk tajuk baru, bab ma jaa fi dukhul 'ala al-umara. Itu bab yang datang pada menyatakan masuk kepada raja-raja. Tajuk malam ni nak cerita bagus tak bagus kita ni jadi orang yang duk keluar masuk jumpa orang besar-besar. Bagus tak bagus kita jadi orang macam tu. Ketahuilah saudaraku, adalah dikehendaki dengan raja di sini ialah khalifah, sultan ataupun raja besar yang memerintah negeri. Maksudnya orang besar. Raja maksudnya sama ada raja betul, sultan ataupun menteri, perdana menteri, menteri besar, itu maksud dia. Orang yang ada kuasa memerintah dalam negeri. Itu maksudnya. Baik, dia nak cerita lah ni apa hukum kalau sekiranya kita ni ulang alik keluar masuk di tempat orang besar-besar ni. Apa hukum dia? Dan dikehendaki dengan masuk ke atas raja ialah pi balik, duduk bercampur gaul dengan mereka itu. Itu yang dimaksudkan. Kita ni kira duduk berguih dengan mereka ni. Bunyi telefon dia, angkat-angkat, Assalamualaikum Datuk. Amboi. Bukan salah telefon Datuk, tapi sampai 10 kali bunyi, 10 Datuk telefon dia. Hebat. Kering kata bunyi, Assalamualaikum Tan Sri. Oh boy. Kering kata bunyi, angkat, Assalamualaikum Datuk Sri. Oh boy. Hantar kawan kan orang lain, tanya dia. Dia kata tak, kawan semua. Cuma time ni kebetulan depa ni yang duk telefon semua. Kemai kita kata kat dia. Salah ke berkawan dengan orang besar-besar? Salah tak salah, sat lagi dia abang. Cuba kita tengok dia kata apa. Maka jika sekiranya masuk duduk di dalam majlis raja-raja itu kerana nak membetulkan jalan agama dan kerana nak mengajar dan kerana nak memberi nasihat, maka itu tak apa. Kita duk masuk keluar tu, kita boleh bercakap benda betul ke dia, tak apa. Kita masuk jumpa dia pasal apa saja, boleh peluang sembang-sembang sekali dengan abang. Kata Datuk, Allah semalam saya pergi masjid semalam, mereka baca hadis pasal apa? Tak apa.
Pasal Datuk sibuk, tak dan mai, cucu Datuk tolong abang. Tak apa. Maknanya kita pergi dekat dia, kita boleh bawa satu ilmu bagi dekat dia. Dia dengar-dengar, oh betul ke? Yang tu apa? Quran ke hadis ke? Kita kata hadis. Hadis riwayat siapa? Datuk ni kata, kita abang hadis Bukhari Datuk. Oh bagus. Boleh tak cari kat saya hadis tu? Kod-kod lah saya pergi bercakap di mana-mana, boleh saya petik hadis tu. Satu ilmu kita boleh bagi kat dia. Tapi kalau masuk jumpa dia, duk tanya Datuk, tak ada projek apa ke? Yang tu karut. Ataupun lagi karut, dia masuk pergi, dia kata apa? Datuk baru ni, oi tengok Datuk maki depa bagus dia kata saja saya maki. Bagus Datuk, muduk buh kasar lagi. Yang tu lagi karut. Pasal apa? Dia menambah karut Datuk tu lagi. Ramai hak jenis macam ni, pergi nak abang kata bagus. Benda hak kau tu buat tak bagus, dia pergi doa abang bagus. Bagus tu, patut depa ni mau ajak macam tu. La haula wala quwata illa billah. Terkadang-kadang masuk jumpa orang besar-besar kerana nak menyampaikan nasihat, nak mengajak agama dan sebagainya, terkadang menjadi wajib dia. Kadang-kadang wajib. Masuk pi, kalau orang lain tak boleh masuk, kita saja yang boleh akses orang-orang ni, maka wajib kepada kita kena pi dan sampaikan agama kepada mereka. Dan jika masuk duduk di dalam majlis raja-raja besar itu supaya mencapai nama dan supaya jadi tinggi martabat ataupun supaya gah nama dan kerana nak mendapat harta dan sebagainya, maka itu haram pada syarak. Dia kata tu dia. Kalau diulang alik pi kerana benda-benda yang disebutkan tadi, nak cari kesempatan atas kedudukan kawan tu, pi jumpa orang yang berkenaan ni kerana nak ambil nama, kerana nak pergi kecek, nak ambil pingat hak besar lagi dan sebagainya. Dia kata kalau itu sahaja tujuan dia, dia kata maka itu haram pada syarak. Pasal apa? Pasal tak membawa kebaikan pada agama. Bermula dalil itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 9 5 wa 4 ahadul adadaini min al-arab wal akhar min al-ajam. Diriwayat kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Kata dia telah keluar kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kami tengah duduk dalam dua kumpulan yang ada jumlah 9 orang. Ka'ab bin Ujrah, dia kata kami duduk ada 2 puak. Tani satu puak, balik tu satu puak, Nabi mai. Satu kumpulan itu 5 orang, satu kumpulan 4 orang. Ni ada 2 geng, satu 5 orang, satu 4 orang. Satu daripada 2 kumpulan itu Arab dan satu lagi ajam. Dia kata hak duduk dalam geng ni orang Arab, hak balik ni bukan orang Arab, duduk sembang. Nabi keluar mai. Bila dilihat Nabi SAW, kami duduk dalam kumpulan itu, lalu sabda Nabi, faqala isma'u hal sami'tum innahu sayakunu ba'di umara faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikazbihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin ala al-haud. Sabda Nabi SAW, dengarlah sekalian kamu akan kalamku ini. Nabi keluar mai dekat depa ni, balik ni 5 orang, balik ni 4 orang. Nabi pergi berdiri tengah-tengah, Nabi kata dekat depa, isma'u. Ni, Nabi kata dengar ni, apa aku nak kata ni. Hal sami'tum, Nabi kata hampa dengar dak ni? Makna kata penting dak hak Nabi nak abang ni? Penting. Mula-mula Nabi kata isma'u, Nabi kata dengar, ni aku nak abang satu benda. Hal sami'tum, hampa dengar dak? Nabi nak make sure tak ada yang tidak. Nabi nak abang, kata benda hak Nabi nak abang saat lagi itu penting, kena bagi perhatian. Maka jawab mereka itu, kami dengar dan kami taat ya Rasulullah. Oh, mereka kata kami dengar dan kami janji apa juga yang Tuan abang kami akan taat.
Sabda Nabi SAW, adakah mendengar sekalian kamu akan kalamku ini? Jawab mereka, kami dengar dan kami akan junjung ya Rasulullah. Sabda Nabi, bahawa sesungguhnya kelak akan jadi kemudian daripada wafat aku, ganti orang yang mengkepalai orang Islam itu ialah raja-raja yang beradat, yang berperangai mereka itu menyamun kerjanya. Nabi abang di depan 9 orang ni. Nabi kita dengar baik-baik ni kuna abang kat hamba. Nabi kata, selepas wafat aku esok ni, kendian hari esok ni, orang yang nak mai jadi ketua, nak jaga hampa ni, penyamun, dia kata. Wih, kasar hadis ni, patut baca tak patut baca ni? Kasar ni. Nabi kata lagu tu. Nabi kata baik-baik, selepas wafat aku esok-esok ni, orang hak naik pegang amanah menjadi ketua yang menjaga orang-orang Islam ini, sebahagian daripada mereka ni beradat mereka itu penyamun. Nabi kata mereka ni nanti jadi penyamun, berebut nak pegang jawatan ni pasal apa? Pasal nak samun kekayaan negara. Berebut nak pegang jawatan ni bukan nak berkhidmat kepada masyarakat, berebut ni pasal nak kaya. Alhamdulillah tak jadi lagi di Malaysia ni. Yang tu patut kita bersyukur. Ni hak Nabi sebut 1400 tahun dulu ni, Nabi sebut ni, alhamdulillah tak jadi lagi kat kita lah ni. Yakni siapa gagah daripada orang Islam itu dan berkuasa ia memerintah, naik dia dengan sendirinya jadi raja dan memerintah semua orang dengan suka hatinya sendiri sahaja. Nabi kata esok ni pemimpin hak nak naik esok-esok ni, lepas aku tak ada esok ni, depa naik dapat kuasa, dia membujuk lalu melentang patah. Seram baca hadis ni kan. Maka tidak dengan kesukaan orang besar dan pahlawan muslimin dan sekalian rakyat menaikkan akan mereka itu, mengaku akan dia pemimpin dengan pilih mereka itu, maka apabila telah naik seorang itu menjadi raja dengan yang demikian itu, maka sudahlah keluar dia daripada jalan syarak. Dia dilantik oleh rakyat yang memilih dia. Bila dia naik, dia langgar habis agama ni semua. Maka peringatan kepada orang yang nak memilih, jangan pilih orang yang macam ni. Dan peringatan kepada orang yang dah dipilih, jangan berkelakuan begini. Itu Quran, itu hadis. Kita bila dengar ni nak ambil iktibar tu. Semua orang hak pilih pun kena ambil iktibar. Aku kena pilih orang yang tak ada sifat Nabi sebut ni. Orang hak dah dipilih ni, dia kena ingat, aku jangan jadi macam yang Nabi sebut ni. Aku tak mau jadi pemimpin yang nak mengaut kekayaan negara atas amanah yang diberikan. Dan diperintahkan sekalian orang itu menurut hawa nafsunya. Dia perintah, dia ikut nafsu, tidak ikut Quran, tidak ikut hadis, tidak ikut agama. Dan diperintah harta baitul mal itu sebagaimana kehendaknya. Duit zakat pun dia pakai suka hati dia. Dia jadi ketua, dia pegang kuasa dalam negeri, dia ambil duit zakat, beli jersey bola sepak bagi dekat orang. Pun alhamdulillah tak jadi di Malaysia ni. Dia lupa kata itu duit zakat. Dia lupa kata duit zakat itu channel dia kepada asnaf zakat. Dia lupa Quran sudah bagi tahu innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Dah bagi tahu satu-satu asnaf tu. Dia lupa termasukkah jersey bola di dalam asnaf itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tidak menurut sebagaimana hukum syarak itu. Maka siapa masuk atas mereka itu, yakni pi balik kepada pemimpin yang seperti itu, duduk bercampur dengan mereka di dalam majlis mereka itu, serta membenarkan akan segala karut-karut mereka itu yang keluar daripada jalan syarak itu,
maka tidaklah diterangkan salahnya. Dia masuk pi bukan nak terang benda-benda betul suruh perbetul tak, benda salah suruh perbetul, dan tidak ditunjukkan jalan hukum Allah dan Rasul kepada mereka itu, bahkan ditulung akan perkara, akan segala raja yang demikian itu atas berbuat zalim diri mereka itu. Dia masuk pi bukan nak bawa kebaikan kepada orang tu tak, dia masuk pi menganjurkan lagi karut mereka itu. Yang ini dicarikan dan ditunjukkan jalan helah yang dikatakan harus pada syarak, mengerjakan apa yang berbetulan dan bertentangan dengan hawa nafsu raja besar yang demikian itu. Bukan dia pi nak habaq kata benda ni haram pasal ini Quran, ini hadis kata haram, tak. Dia masuk pi, orang besar kata dekat dia, ni saya nak buat benda ni, hang pi cari dalil kata boleh. Dia pergi jadi lagu tu. Sepatutnya dia masuk pergi kena habang, benda ni tak boleh buat. Dia kata, bos, benda ni tak boleh buat. Pasal apa? Quran tak bagi buat. Benda ni tak boleh buat. Pasal hadis kata tak boleh buat. Tak, dia masuk pergi, bos dia kata kat dia, ni saya nak buat benda ni. Saya tak mau dengar ni haram-haram semua. Hang pergi cari dalil kata boleh. Balik buka kitab sampai terbalik kuang duk cari ni. Nak bagi boleh apa yang kau tu mahu. Jahanam, orang yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka bukanlah orang yang pergi balik kepada raja dengan yang demikian itu daripada orang yang mengikut jalan aku. Nabi kata kalau mereka ni dapat peluang duk bercampur dengan orang besar, mereka tidak nasihat orang besar bagi jadi elok, sebaliknya mereka pergi duk sokong karut yang orang besar ni duk buat, mereka ni bukan orang yang mengikut jalan aku. Nabi kata. Dan tiada ia datang minum di telaga aku pada hari akhirat esok, minum yang boleh menghilangkan dahaga. Nabi SAW kata apa? Akibat yang akan menimpa orang ini ialah apa? Esok di hari akhirat dia ada satu haud, satu telaga Nabi. Orang yang macam ni Nabi kata jangan dekat dengan telaga aku. Nabi marah. Macam satu mak, satu ayah yang marah dekat anak yang derhaka ni. Dia kata kalau hang nak buat lagu hang mau, hang tak mau dengar apa yang mak dengan ayah kata, jangan mai pijak dah rumah aku. Lebih kurang macam tu. Nabi kata siapa yang masa di atas dunia ada akses, boleh masuk kepada orang besar-besar, dia tidak masuk untuk beri nasihat agama, sebaliknya dia masuk piduk sokong karut depa tu, esok di hari akhirat Nabi kata jangan hampir dengan telaga aku. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata dia ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina nahiyatay haudi kama baina Sana'a wal Madinah. Nabi kata yang kata telaga aku tu, Nabi kata yang kata telaga aku tu dua tepinya, nak jumpa tebing balik ni dengan tebing balik nu, Nabi kata lebih kurang daripada Sana'a di Yaman sampai ke Madinah. Besar dia. Nabi kata ni yang kata telaga aku di hari akhirat esok di padang mahsyar esok, siapa terpilih untuk pergi minum air telaga Nabi ni tak akan dahaga dah sampai bila-bila. Telaga Nabi itu, Nabi kata kalau aku nak habang ke ampal luah dia lebih kurang nuh daripada Sana'a Yaman nu sampai Madinah aku duduk ni. Dia punya luah dia macam tu. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haudi masiratu syahr wa zawayahu sawa wa ma'uhu abyadu minal wariq wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanuhu kanujumis sama' faman syariba minhu fala yazma'u ba'dahu abada atau kama qala. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi SAW kata telaga aku masiratu syahr. Kalau berjalan daripada tebing balik ni, berjalan pergi sampai tebing balik sana, sebulan baru sampai. Masjid Sultanah ni besar ni,
Masjid Sultanah ni besar. Kita nak berjalan daripada tang ni nak pergi Kolah berapa lama? Sat aja. Tu pun masjid ni besar dah. Telaga Nabi kalau berjalan daripada tebin ni nak pergi tebin balik noh, Nabi kata berjalan kaki sebulan. Maksudnya apa? Ramai orang boleh sekali pergi minum air telaga Nabi. Wa zawayahu sawa, tiap-tiap sisi tepinya sama, Nabi kata. Kalau sini pergi ke sana sebulan perjalanan, balik ni ke balik ni pun sebulan perjalanan. Besar dia. Wa ma'uhu abyad minal wariq, air dia ni lebih putih daripada perak. Silver tu tengok lebih daripada tu lagi. Wa rihuhu atyabu minal misk, wangi dia lebih wangi dari kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, gemerlap cahaya dia macam kerdipan bintang di langit. Faman syariba minhu, Nabi kata siapa dapat minum daripada air telaga aku itu, fala yazma'u ba'dahu abada, siapa bila-bila dia tak akan dahaga dah seumur hidup dia. Hebatnya yang dikatakan haud, yang dikatakan telaga Nabi tu, hebat dia macam tu. Orang hak kita baca tadi ni, Nabi kata jangan hampir dengan telaga aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hati-hati jangan kita tergolong dalam golongan itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yadkhul alaihim wa lam yu'inhum ala zulmihim wa lam yusaddiqhum bikazbihim fahuwa minni wa ana minhu wa huwa waridun 'alal haud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa-siapa yang tidak masuk atas pemerintah itu, yakni tidak pergi masuk bercampur gaul di dalam majlis mereka itu dan tidak tolong mereka atas kezaliman mereka itu, yakni tidak tunjukkan jalan helah, jalan untuk nak mengharuskan raja-raja memperbuat perkara yang ditegah oleh Allah yang mengikut hawa nafsu itu, dan tidak sokong, tidak dibenarkan segala karut mereka itu, bahkan dinasihati mereka itu dengan mulut dan kelakuan, maka ialah orang yang terjumlah di dalam orang yang menjalankan jalan aku. Nabi kata siapa yang kalau dia boleh pergi masuk jumpa orang besar-besar ni, dia masuk, dia bercakap agama, dia selamat, dia boleh pergi telaga aku. Siapa yang kalau dia masuk, dia pergi tegur apa tak elok yang dibuat oleh pemerintah ni, dia dapat mai minum air telaga aku. Siapa yang apabila pemerintah buat karut, dia tidak pergi campur dengan karut itu, dia boleh masuk minum air telaga aku. Tapi siapa yang tak buat macam tu, jadi macam golongan tadi, jangan hampir dengan telaga aku. Kata At-Tirmizi, ini hadis sahih lagi gharib, tiada kami ketahui akan dia, akan hadis ini melainkan daripada ini wajah. Kita boleh tengok dalam banyak riwayat cerita tentang benda yang sama. Masalah dia kata sabang atas agama itu sebenarnya amat sukar. Dia kata susah, dia kata nak sabang dengan agama ni bukan senang. Bukan senang tuan-tuan. Tuan-tuan, kita duduk di mana pun lah, kita duduk di mana pun, kita jadi guru sekolah, oh, nak bersabak dengan agama ni bukan senang. Pergi dapat pengetua kaki yak-yak ni, kita ustaz dalam sekolah tu, oh pening. Tak usah bercakap orang yang pegang jawatan agama dalam sebuah negeri, dalam sebuah negara, itu besar. Dalam sekolah saja, pengetua saja, bos kita saja, dia jenis merapu. Dia jenis hujung tahun lagu nak buat majlis, ajak cikgu-cikgu semua pergi hotel mana ke, panggil cikgu ni main menyanyi, panggil cikgu ni main menyanyi, saat lagi lagu nak buat belaga pipi laki-laki perempuan pun tak ada di Malaysia ni. Tapi saja contoh bawa api lah, semua nikih Zimbabwe semua.
Kalau berlaku macam tu, kita ni ustaz dalam sekolah tu, kita ni nak pergi tegur pengetua ni, nak pergi habang dekat pengetua, kata cikgu tak boleh buat lagu ni cikgu ni, tak betul. Pengetua tengok lagu tu, ya kita rebah lah. Rebah tu sampai Long Pasir Sabah tu. Tu baru dalam pagang sekolah kecil tu aja. Satu ustaz dah tak terbit suara dah nak tegur pengetua. Tuan-tuan jangan cakap dalam sebuah negara. Orang-orang agama ni bukan tak tahu kata benda tu tak boleh, merekam ni, tapi nak habang lagu mana? Takut mereka dekat Presiden Zimbabwe ni. Karut Zimbabwe ni. Maka dia main pula tajuk ni, dia kata apa? Dia habang dekat kita ni. Dia kata nak sabak dengan hal agama ni bukan senang. Anak-anak kita tuan-tuan, anak-anak kita keluar universiti, dapat kerja bagus, join dengan international company. Join dengan international company. Mereka punya annual dinner, mereka semua belaga gelas. Nama pun international company. Annual dinner mereka bukan orang Melayu saja. Annual dinner mereka ni satu dunia punya orang mai. Wakil dia, representatif daripada Jerman ada, daripada Perancis ada, daripada England ada, daripada apa, semua mai. Kira botol keluar mai ni bukan macam botol Coca-Cola. Anak kita duduk terkapit dalam tu. Dia nak meresap hilang, tak mau hadir dalam majlis tu. Dia punya GM cari dia. Dia kata, mana Ismail kita mana? Betul, Ismail ada dalam bilik hotel di atas. Dia tapi panggil dia. Mai duk tarikkan selimut tu di atas ni. Dia kata kalau ku turun jahanam. Tak mau minum, dia pecekah mulut, dia bagi minum juga. Hey Ismail, come on, dia kata. Kacau mai ni pun. Come on Ismail. Dia kata come on, enjoy yourself. Dia ni pun lagu duk nampak muka mak dia, muka pak dia duk nampak lagu terpadam, nampak lagu terpadam. Dia kata kalau aku turun memang padam betul aku ni. Aku ni pun bukan kuat mana sangat. Dia kata tapi tak turun nak jadi pasal lah. Duk nampak rumah pun sebulan duk ada 3,500 duk bayar. Duk nampak kereta dia, kereta bini dia yang tu campur-campur bank komitmen saja pun sebulan duk ada kat 6,500. Menyawa penat turun. Orang yang tidak pernah duduk dalam situasi itu tak nampak benda ni. Tapi orang yang duduk dalam situasi itu, telefon ustaz nak tanya ni, saya masalah. Ustaz kalau saya turun juga tapi saya tak minum, saya just duduk keras kediang lagu tu, tak berdosa ke ustaz? Ya. Kalau kita kata lah kira lagu ni lah, kira niat hang lagu mana. Ustaz ada hadis apa ada, tolong email mai kat saya hadis nak duduk main lagu tu ni. Budak-budak hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan kata saja dia tak mau, dia nak dengar dalil. Betul ke ada hadis ke tak apa ke kalau kita pergi duduk dalam majlis orang duduk minum apa semua tapi kita tak minum, kita duduk tu tak berdosa? Adakah satu hadis Nabi ke apa, Nabi kata tak apa? Dia duduk ketak dada dengan ustaz kena tanya apa ketak dada sekali. Kita nak kata ke dia ni, macam tu punya company hampir buat kerja, buat apa, resign bang lah, ini rezeki Allah ada di mana-mana, cakap berat lagu tu. Ustaz ni, dia pun bismillah, dia resign, tak ada kerja, tak ada duit, nak makan minum anak bini, dia main rumah ustaz ni. Dia main rumah ustaz ni. Assalamualaikum ustaz ingat lagi tak saya? Kata hang siapa dia tu? Saya hak ustaz perangat suruh berhenti kerja itu ni. Oh okey, so apa jadi? Berhenti lah ni. Rumah pun tak boleh bayar, apa tarik balik lah. Ustaz saya tumpang tidur rumah ustaz boleh tak? Jangan main-main tuan-tuan. Ini satu benda yang serius bagi sesetengah orang. Allah kita kata takkan tak boleh cari kerja orang lain. Dia kata duk cari ustaz ni masuk 2 bulan dah duk cari tak dapat. Ustaz ni daripada boleh duk senyum jadi mai aku nak sebek kan nak lari. Lepas tu tengok nombor dia ni lagu tak mau angkat. Pasal apa? Pasal duk bawa mai tikar bantai nak tidur rumah ustaz. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia nak bagi tahu apa? Sabar dengan hal agama ni amatlah sukar, dia kata. Istimewa zaman kita ini iaitu zaman yang sangat banyak fitnah atas agama. Ni kitab ni tulis bila tuan-tuan? 60 tahun dulu.
60 tahun dulu Syekh Idris Al-Marbawi kata fitnah terhadap agama ni cukup dahsyat. Kalau 60 tahun dulu dia kata dahsyat fitnah, hari ni tuan-tuan tak tahu nak kata. Dia duk mai balik ni, musim jahiliah ni duk mai balik lah ni. Tuan-tuan sedang tak sedang, bulan apa nama cuti sekolah, kenuri ni pelamin duk naik balik lah ni. Sedang tak sedang. Awal 80-an dulu orang tak buat dah pelamin ni, tak mau dah. Pasal apa? Duk tahu dah ni bukan Islam punya budaya ni. Bersanding apa semua ni bukan Islam punya budaya. Tahun 60-an 70-an dulu kita buat tu, kita jahil nak buat macam mana. Lah ni dah kita dah mula duk reti dah apa, tak mau dah. Itu awal tahun 80-an. Dia mai tahun 2010 naik ke atas ni, pelamin naik balik. Kawan hak duk cari makan penaik pelamin ni buat duit balik lah ni. Plywood lama hak duk buat pelamin dulu lempang pergi belakang kepok padi, ambil balik lah ni. Duk lap-lap nak paku balik, orang panggil balik pula dah. Dia nak abang apa? Dia nak abang kata mai balik ni benda ni dia mai balik. Ni duk mai balik live band ni apa, dulu orkestra The Chandani apa nama? Duk mai balik lah ni. Tapi Chandani tak ada lah, depa tali gitar semua putih biar tak ada. Dia mai hak geng lain pula duk mai lah ni. Panggil balik live band untuk hari kenuri ni. Panggil balik penaik satu penyuruh. Oh dulu jangan tuan-tuan. Sampai belah tempat saya di Tasik Kelurong Nubun, kira batu 5 sik turun. Batu 5 sik turun siap dengan pakej jebung dia sekali. Dulu tahun 70-an turun. Orang dah tahu jebung ni apa dia. Dulu panggil jebung. Dan yang paling menarik tahun 70-an tu, Tok Imam pun tak baca kitab malam tu, dia pun nak pergi sana juga. Ya Allahu Akbar. Tok Imam malam tu gilang dia baca kitab. Malam tu ada kenuri dalam kampung, batu 5 sik mai. Dulu lah batu 5 sik tak ada benda ni. Dulu. Orang lepas sembahyang maghrib lagu duk tengok Tok Imam, tengok dia pun tengok, baru tengok apa. Malam ni tak ada lah, sekali kita nak pergi sana. Dia pun ada di sana. Bangku tin lipat tu. Rap kata buka, sila panggung, penaik lutut, cucuh kok daun. Dia pun duk tengok gelak dengan gigi mes sepuntung duk nampak. Itu cerita tahun 70-an. Hari ni duk mai balik. Cuma beza dia apa dia? Tok Imam hari ni tak pergi. Itu beza dia. Maka Syekh Idris Al-Marbawi yang kita baca ni, dia duk beritahu kat kita. Dia kata zaman ini adalah zaman yang banyak fitnah atas agama 60 tahun dulu. Sama ada pada ibadah ataupun pada muamalat ataupun lainnya, fitnah banyak. Dalam hal ibadat pun celaru. Betul-betulnya lagu mana? Hari ni orang boleh tanya soalan tu. Satu orang nak pergi Mekah, dia mai tanya soalan kecil ya, tapi jadi satu kuman dalam kepala dia. Dia tahu, ustaz ni saya nak turun minggu depan ni. Oh, kita kata ahlan wa sahlan biduyuf. Baguslah hajjan mabrurah. Kata dah yang tu tak apa, ni nak tanya ni. Tawaf ni ustaz, ni masa tawaf ni dia kata. Betul-betul nak mula tawaf tu kena niat ke tak? Itu benda ibadat. Nak mula tawaf tu kena niat ke tak? Makna dia tak sure, dia tak pasti kena niat ke tak kena niat. Kalau kata kena niat, apa nas dia? Pendapat imam mazhab mana yang kata kena niat? Orang ni kata lagu ni, orang ni kata lagu ni. Pening ustaz, saya nak turun minggu depan dah. Kursus haji 3 tahun dah pergi. Tu satu, dia kata. Satu, ada berapa soalan ni? Kata. Satu lagi, dia kata. Satu lagi tawaf ni, kita start daripada penjuru Hajar Aswad. Okey, kita jalan ni. Rukun Yamani ni ustaz ni, dia nak tanya. Rukun Yamani ni. Rukun Yamani ni, kita nak kena angkat tangan dekat dia ke tak kena? Kan? Bila kita tanya soalan tu malam ni, kawan hadupi banyak kali dah pun dah mula turun ke bawah dah. Aku pun tak apa nak sure. Tapi takkan hadupi duk angkat. Kita tanya. Pasal saya tanya satu ustaz tu kata, no, dalam hadis dia cuma cerita kata Nabi istilam. Bila Nabi sampai di rukun Yamani, Nabi istilam dengan tangan kanan dia tanpa kucuk. Habis kalau kita duduk jauh, adakah kita nak kena angkat tangan?
Ustaz tu kata tak ada dalam hadis. Cerita kata angkat tangan dekat rukun Yamani ini, tak ada dalam hadis. Saya tanya ustaz satu lagi, dia kata ada. Angkat siap dengan lagu tu sekali lagi. Dia kata, saya pun confuse ni. Ni nak turun minggu depan ni. Dia kata. Nampak tuan-tuan? Ini yang dikatakan apa? Fitnah dalam hal ibadah. Yang ni jadi confuse, yang ni jadi tak clear, yang ni jadi keliru, yang ni jadi tak sure, yang ni jadi tak pasti. Nampak? Benda ni semua boleh selesai dengan mengaji. Kalau kita boleh luang masa kita duduk dalam majlis ilmu, baca hadis, baca huraian dia, tengok mazhab apa kata apa, mazhab, kita faham benda tu secara jelas dan kita tak jadi kelang kabut bila nak turun pergi Mekah buat haji. Punya kalutnya orang yang pergi Mekah buat haji, buat umrah ni, sampai kita tengok orang perempuan bila selesai tawaf, sa'i, lepas sa'i dia nak bertahallul bagi orang yang buat umrah. Bila dia nak tahallul perempuan ni, lepas habis sa'i yang ketujuh, dia ada di Marwah sana, nak tahallul potong rambut ni, depan khalayak ramai laki-laki yang bukan mahram dia ni, angkat tudung nah bagi kawan kerat. Rambut tu apa? Rambut tu aurah. Itu aurat dia. Laki-laki tak apalah bila sampai di Marwah tarik rambut kerat. Perempuan dia nak kena kerat rambut, tapi dia kena pastikan dia duduk di tempat yang terpelihara aurat dia. Piduk mana-mana tempat sama-sama perempuan baru kerat, ataupun balik ke hotel baru kerat. Ada dia sama naik dengan laki-laki piduk nak kerat di Marwah tu. Sedangkan rambut orang perempuan itu aurat. Tuan-tuan pergi sana tengok ramai tak ramai ada buat lagu tu di Marwah. Ramai. Kecelaruan di dalam ibadah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang Syekh Idris Al-Marbawi nak habaq dekat kita ni. Yang ni yang dia nak bagi tahu. Begitu sekali orang yang ada di dalam masyarakat pada hari ini keliru tentang hal-hal yang menyangkut tentang ibadah, tentang muamalat dan sebagainya. Sekiranya tidak seorang yang berpegang atas agama itu dengan kurnia Allah dan taufiknya, maka tentulah tiada sempat mengerjakan sembahyang dan berzikir dan berdoa. Tu dia. Dia kata punya fitnah dahsyatnya akhir zaman ni, kalau tak betul-betul kuat, sembahyang pun tinggal. Kenuri aja tak sembahyang. Kalau tak betul-betul kuat agama ni, sembahyang ni memang halai balai betul. Tak kalut dengan semayang ni. Semayang ni betul-betul semayang waktu. Waktu rajin aja dia semayang. Waktu tak rajin dia tak semayang. Waktu tak kalut dia semayang. Waktu kalut dia tak semayang. Kadang-kadang kita jadi mak pak tua-tua ni, bila anak kita yang dah berumah tangga kerja balik main rumah ni, mata kita ni duk perhati tengok je dia semayang ke tak lagi ni. Tengok masa dah nak habis dah baru tanya. Kakak semayang dah lagi asang? Ada lagi baru nak lari pergi ambil air semayang. Punya tak ambil beratnya semayang ni. Kita pun naik cuak. Lepas maghrib lagi duduk di dapur ni, mak dia duduk tanya kakak ni, mak tanya kakak betul-betul ni, kakak duduk semayang dah? Mak tanya. Semayang awak kak tak semayang pula? Kata dak, yang tadi apa sampai nak masuk maghrib kakak tak semayang asang lagi? Dak, tadi terlupa, dia kata. Semayang terlupa. Mak ni mulalah sambil duk potong apa ni, duk abang, kakak dulu ayah susah kakak, hantar kakak pergi mengaji, ungkit balik. Kakak bukan mengaji sekolah biasa tau. Kakak daripada sebelum masuk sekolah dah masuk taski, dah masuk pasti. Kakak dah mengaji agama kakak. Ayah bagi masuk sekolah rendah Islam dulu kakak. Jangan buat macam ni kakak. Semayang ni penting kakak. Dia kata, mak sudahlah. Saya bukan tak semayang, saya semayang. Mak jangan duk. Nampak tuan-tuan? Tak risau ke kita mak bapak bila tengok anak macam ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengan sebab apa pergi jadi macam tu? Dengan sebab nak menerkam kerja, mengumpul dunia dan mau kaya. Pasal itu aja. Anak-anak pergi jadi lagu ni pasal apa? Pasal nak menerkam dunia, dia kata. Otak tak ada fikir lain, fikir nak tambah duit ya. Otak tak ada fikir lain. Fikir ni kerja-kerjalah. Nak pergi cari side income lagi. Nak cari pendapatan sampingan lagi. Nak pergi jadi ejen direct selling itu, ini dan sebagainya. Saat lagi mereka buat motivasi pukul Eropah sampai pukul semua habis tinggal semayang.
Bukan semua, tapi ramai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ataupun kerana mau bersukaria dan kerana nak turut hawa nafsu dan juga kerana nak turut teman handai yang sebaya. Pasal kawan punya pasal. Hak kita bagi dekat dia daripada taski dulu, sekolah rendah Islam dan sebagainya sampai peringkat universiti, dia ubah channel, dia masuk bidang profesional, dia pergi jadi accountant, dia pergi jadi lawyer, dia pergi jadi engineer, dia pergi jadi apa. Sedangkan asas kita dah bagi cantik dah. Sampai di peringkat tu terpadam habis yang asas ni. Pasal apa? Pasal nak menerkam dunia, dia kata. Perkataan yang digunakan oleh Syekh Idris Al-Marbawi, menerkam dunia, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan jika sekiranya tidak dengan pertolongan Allah, tentulah pencarian dalam hal kehidupan itu semuanya haram dan syubhat. Kalau tak kerana Allah tolong, habislah, membojok lalu melentang patah. Haram halal pun dia tak kenal dah. Dia redah semua sekali. Nasib baik Allah tolong dia. Allah tolong dia, bagi teringat juga sekali-sekala. Teringat juga sekali-sekala. Maka dia jadi elok sikit hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dengan kerana mendapatkan makan minum dan pakaian dengan tipu dan bohong dan memakan harta orang dengan jalan haram itu, menuntut harta dengan riba, berhutang dengan riba, duduk di dalam rumah yang haram, berjalan di tempat yang haram, pergi datang semuanya haram. Dia kata ada orang hidup macam tu. Hidup dia ni keliling semua sumber haram. Wal'iyazubillah. Ada orang macam tu. Rasuah ni menjadi wajib bagi dia. Dia dah set dah hidup dia tu. Gaji sekian banyak, rasuah sekian banyak. Dia campur dua tu, itu keperluan dia. Keperluan bulanan dia. Bila tak dapat yang tu, dia tak boleh hidup. Rasuah sudah menjadi makanan harian dia. Anak bini dalam rumah membesar dengan duit rasuah tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tetapi orang yang kuat berpegang dengan agama, sabar dan ditahannya dirinya daripada segala yang haram itu dengan bersungguh hati, sebagaimana disebutlah hadis riwayat At-Tirmizi. Kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'ala an-nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qabid alal jamr. Maksud dia apa? Diriwayat pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mai satu masa kepada manusia yang sabar mereka itu dengan agama seperti orang yang genggam bara api. Siapa nak pegang dengan agama betul-betul, macam tu genggam bara api. Kalau tak tahan betul-betul, lepaslah agama ni. Kalau tak tahan betul-betul, tak boleh dah nak beramal dengan agama ni. Umpama Nabi kata, orang yang nak pegang dengan agama di akhir zaman ni macam orang genggam bara api. Yakni sehabis-habis susah dia berpegang dengan syarak itu dan mengibaratkan sebagaimana orang yang pegang bara api. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Anas bin Malik yang riwayat hadis ni, dia sahabat yang menjadi orang kanan Nabi. Kita ada cerita banyak dah pasal Anas bin Malik ni. Di antara sahabat yang mati umur tua. Dalam setengah riwayat kata dia mati umur 103 tahun. Anas ni, Anas bin Malik, anak kepada Ummu Sulaim ni, yang kita cerita banyak kali dah ni. Dia mati umur 103 tahun. Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi kata dia mati pada tahun 93 Hijrah. Dia mati. Dia beritahu hadis ni dekat kita. Dan dia merupakan sahabat yang di Basrah, dia yang last sekali wafat. Di Basrah. Dia di kalangan sahabat Nabi, dialah orang yang last sekali wafat di Basrah. Sebelum dia mati, Anas bin Malik ni 40 tahun dia menjadi imam masjid di Basrah. 40 tahun dia imam di Basrah. Satu orang sahabat Nabi yang cukup alim dan menjadi rujukan sekalian ramai orang Islam pada masa itu.
Nabi masuk daripada Mekah ke Madinah, Nabi mai, dia orang Madinah. Nabi masuk ke Madinah, umur dia baru 10 tahun masa tu. Mak dia bawa pergi serah dekat Nabi, suruh jadi khadam Nabi. Mak dia kata, saya lain tak ada, harta tak ada, apa pun tak ada, yang saya ada anak ni aja. Dia kata, terimalah dia sebagai khadam Tuhan. Umur baru 10 tahun. Nabi duduk di sana 10 tahun. Umur dia 20 tahun, Nabi wafat. Dia hidup lagi sehinggalah umur 103 tahun. Lepas dah Nabi wafat, dia hijrah ke Basrah. Dia jadi imam di Basrah 40 tahun. Dia mati di Basrah. Dia beritahu dekat orang, dia kata Nabi SAW beritahu menjelang akhir zaman, siapa nak pegang dengan Islam sungguh-sungguh, dia ibarat orang yang kena genggam bara api. Kalau tak tahan, lepas dah agama ni. Kalau boleh tahan, syurga duduk nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata umat Muhammad membesarkan diri, akhirnya menjadi hina diri. Sesungguhnya ini satu perkara yang menunjukkan atas Nabi SAW adalah satu mukjizatnya yang telah zahir sebagaimana yang disabdakannya itu, iaitu akan mendapat orang-orang Arab yang Islam itu memerintah orang kafir, sehinggalah menjadi hamba sahaya akan anak-anak raja kafir daripada raja-raja Parsi dan Rom. Itu dia. Nabi dah bagi tahu dah, esok Islam akan menang. Parsi dengan Rom kuasa kafir pada masa tu. Nabi kata esok Islam akan memerintah, anak-anak raja Rom, anak-anak raja Parsi akan jadi kuli hampa. Nabi habang. Jadi tak benda tu? Jadi, tuan-tuan. Bila ni yang jadi Islam kuat, orang-orang kafir mai duduk di bawah Islam, menghina diri duduk di bawah Islam ni, bila? Di ketika orang Islam pegang kuat dengan agama, pada masa tu orang Islam kuat. Bila orang Islam jadi macam orang Islam hari ni, agama ni buang pergi ke tepi, hukum hakam ni tak ambil peduli, sampai hukum Islam sendiri orang Islam tak mau. Jadi apa yang jadi pada hari ini? Sahabat saya duk cerita, dia dan download tengok cerita apa innocent apa tu, dahsyat penghinaan yang mereka buat kepada Islam, kepada agama Islam dan Nabi umat Islam, Nabi Muhammad SAW ini, tahap dia cukup dahsyat. Tuan-tuan, mereka heran ke kita pergi duduk melompat belarak atas jalan? Mereka heran ke? Mereka duduk sila panggung depan TV, tengok mereka gelak aja, tuan-tuan. Mereka tak ada heran kat kita ni. Sebulan 2 bulan ke depan dia buat lagi. Setahun 2 tahun ke depan dia buat lagi. Pasal apa? Pasal dia tahu orang Islam hari ni tak kuat. Dia tahu orang Islam hari ni boleh kaya atas jalan saja. Dia tahu orang Islam hari ni bergantung hidup dengan dia. Ada pihak menyarankan supaya orang-orang Islam hari ni boykot, tak usah guna Google. Pasal Google itu Yahudi punya, tak usah guna Google. Bolehkah kita hidup tak guna Google? Sampai budak-budak kita, budak Melayu Islam kita kata, dia kata kalaulah Tuan Haji Google ni boleh ada sebelah aku masa Paisa, alangkah baiknya, dia kata. Pasal Haji Google ni sahabat tahu, tuan-tuan, time apa pun dia keluar main lagi cerita hak kita nak tahu tu. Dahsyat. Siapa ni yang pergi buat engine ni, yang pergi buat search engine, yang pergi buat ni teknologi tu, siapa buat? Mereka buat. Kalau kita orang Islam boleh buat seumpama Google ni, search engine Islam punya, kita tak perlu kepada Google dia. Kita boleh hidup dengan kita. Tapi kita tak boleh buat. Pasal apa? Pasal orang Islam dengan mentaliti dia, mentaliti consumer. Kita punya mentaliti ni pengguna, bukan pencipta. Kita tak reti nak mencipta benda, kita tahu guna aja. Itu sebab kalau raya orang Melayu, raya orang Islam ni, Cina tutup kedai. Itu sedang tak benda ni duk jadi? Raya kita, Cina pergi cuti. Mereka masa tu lah nak pergi Genting Highland, nak pergi Cameron Highland, nak pergi mana, mereka cuti masa tu. Kata buka raya hampa, pasal apa yang hampa cuti? Dia kata kalau buka pun tak ada orang beli, pasal orang raya semua. Maknanya ada beli ni kita. Raya dia tak tutup kedai, dia buka kedai. Pasal apa? Pasal raya dia pun kita nak pergi beli.
Tak sedang, benda tu kita tak sedang. Kita renung balik, baru kita nampak, oh tu dia yang kata orang Melayu, orang Islam ni, tahap dia, tahap tu. Pasal apa? Pasal kita tak menjadi peneraju kepada bidang-bidang ini. Raya Hindu, surat abang tak ada. Pasal apa? Pasal hak duk distribute surat abang kebanyakan mereka. Hak beli kita. Bila kita marah dekat Yahudi, duk hina Islam, kita marah ni, kita lompat dia jalan ni, itu saja yang kita boleh buat. Tapi kalau tak buat, tak boleh. Mereka tak heran terus kat kita. Kita tak tunjuk kemarahan kita. Tapi takat buat tu saja, mereka tak heran kat kita. Tak jejah pun dia. Takkan nak bakar bendera. Bendera tu pun hampa beli, bukan kami beli. Dia kata, hampa beli, betul hampa bakar. Duit hampa juga hampa bakar. Mereka boleh fikir macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini kedudukan orang Islam, bukan di Malaysia, seluruh dunia. Begini keadaan dia. Sedangkan hak kita duk baca malam ni, Nabi SAW bagi tahu dekat sahabat-sahabat dulu, Nabi kata apa? Satu hari esok Islam akan pegang power. Anak-anak Raja Rom, anak-anak Raja Parsi akan menjadi hamba-hamba, dia kata. Nabi abang lagu tu. Maka dengan kerana itu, sudahlah pula orang Arab itu besar diri dan bermegah-megah dan banyak nikmat yang dikurniakan Allah. Bila dah betul apa yang Nabi kata, orang Islam jadi berkuasa, lupa diri. Lupa diri. Pasal apa? Pasal kuasa kita pegang. Pasal apa? Pasal semua kita kata doa dalam tangan kita, kita kontrol, kita lupa diri. Maka semua pun duk hidup dengan besar diri, bermegah-megah dengan nikmat yang dikurniakan Allah. Dalam keadaan dia bersedap di dalam nikmat itu, bangkit pula hamba sahaya daripada anak Persi dan anak Rom, hantam balik tuan dia orang-orang Arab ini. Akhirnya apa? Orang ambil balik kuasa itu, kapiak kontrol balik dunia ni. Pasal apa? Pasal orang Islam ni cepat sangat lupa diri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sehinggalah dapat dikalahkan dan menjadi mereka itu memerintah apa yang sebelumnya diperintah oleh orang Islam. Mereka take over habis. Marah ni mereka ni hantar balik negeri, baru mereka tahu mereka balik negeri kita nak beli di kedai siapa. Pasal apa? Pasal semua kedai mereka punya. Sedang tak sedang mereka punya. Tanya saja the store siapa punya, tanya ni siapa punya, tanya ni siapa punya, ni siapa punya. Semua hak orang punya, bukan hak kita punya. Tanah kita pun dulu hak kita punya, dulu lah hak mereka punya. Ni doa abang ni dulu ni berapa relung ni semua tanah Tok Wan hang ni abang. Anak kita pun kata, oh Tok Wan kaya lu ayah tu. Oh ni semua Tok Wan hang punya ni. Anak tanya lah siapa punya? Alah mereka punya lah. Lagu tu yang doa ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bermula sekalian itu telah berlaku. Bermula hadis yang menunjukkan dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza masyat ummati al-mutayta wa khadamaha abna'ul muluk abna'u Faris wa Rum sullita syiraruha ala khiyariha." Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila banyak jadi berlaku di kalangan umat aku jalan melenggang-lenggang besar diri kerana banyak nikmat yang dikurnia Allah. Tuan-tuan nampak hadis ni 1400 tahun dulu Nabi kata, apabila orang Islam ni berasa dia duduk dalam comfort zone, orang putih kata duduk dalam zon selesa. Pasal apa? Pasal Malaysia ni negeri kita. Kita duduk dalam zon selesa. Pasal apa? Pasal anak kita dapat keputusan tak apa elok pun dapat universiti. Pasal apa? Pasal kita payah-payah ada subsidi. Pasal apa? Bila kita duduk dalam keadaan macam tu, terlalu comfort, terlalu selesa, terlalu bergantung hidup kepada orang. Bila kita duduk dalam keadaan macam tu, kita lemah. Tuan-tuan tengok orang Islam duduk di Singapura, kuat tak mereka? Oh, orang Islam Singapura, tuan-tuan pergi tengok yang kata masjid
di Singapura. Oh, hebat tuan-tuan. Depa masjid depa ada kompleks. Masjid depa ada kompleks. Masjid keliling ni ada klinik, gigi, ada mini market, ada barber shop, kedai gunting rambut, ada kedai rempah cabai, ada restoran, ada keliling tu. Saya tanya, saya kata ni yang duk menjaga ni siapa? Budak-budak ni dulu pergi mengaji atas beasiswa masjid. Masjid bagi beasiswa kat budak-budak ni, mereka pergi mengaji, pergi buat medik, pergi buat perubatan, balik mai buka klinik dalam masjid. Dan orang Islam disuruh support dia. Dan orang Islam support. Sewa, masuk balik kat masjid. Masjid rolling balik duit tu, bagi lagi kepada anak orang Islam di masa depan. Pasal apa mereka boleh buat macam tu? Pasal apa? Pasal mereka minority di Singapura. Pasal apa? Pasal mereka tak dapat macam kita dapat keselesaan ini. Kalau mereka tidak usaha, mereka tidak dapat. Maka kerana tu mereka usaha dan mereka struggle dan mereka hidup. Tuan-tuan faham lah ni apa hal kita ada nak abang. Oi, penat tuan-tuan nak abang benda ni, penat. Penat. Kita hari ni semangat ni nak suruh anak kita ni. Kita tengok Tok Guru ni Aziz, kita syok kat dia. Kita nak anak kita jadi macam dia. Hantar bagi mengaji sekolah rendah Islam. Yuran tak bayar. Macam mana sekolah tu nak hidup? Cikgu-cikgu dia kalau hari-hari lillahi ta'ala lelah lah cikgu tu. Cuba yuran jangan duk tergelincang, bagi lagi sumbangan kat atas. Kata yang ni yuran, yang ni ayah saya bagi. Budak-budak duk main macam tu. Sekolah ni, oh tuan-tuan, bila ada duit ni, macam-macam boleh buat. Aduh sakit ni apa, semangat tu tinggi, sumbangan itu korang. Pi hutang di kedai orang Islam, kalau tak bayar, tuan kedai tegur sikit, ingat sampai mati yo. Dia pergi hutang kedai Cina, Cina maki dah tak bayar. Dia kata, alah tauke, janganlah marah saya tu macam. Tak apa. Tuan-tuan, bercakap tentang sikap ni, sambung kuliah subuh esok tak habis. Sikap kita ni, sikap kita tu kena ubah tuan-tuan. Ini yang dia duk beritahu ni. Apabila umat Islam ini, kata Nabi SAW, iza masyat ummati al-mutayta, apabila berjalan umat aku ni, mutayta maksudnya melenggang-lenggang seronok, macam orang senang, macam orang kaya, tak gaduh buat kerja banyak, duit duk ada. Apabila orang Islam main sikap macam ni, mengambil semua benda take for granted, ambil sambil lewa. Apabila orang Islam sikap macam ni dan menghadam akan dia, yakni menjadikan hamba sahayanya anak-anak raja dan anak raja Parsi dan Rom. Pada masa tu dia hidup senang, sampai anak orang kafir mai jadi kuli dia, nescaya akan dikerasi dan dikalahkan dia oleh orang-orang yang hina itu, akan orang-orang pilihan itu. Nabi kata apa? Hampa duk ralit, esok orang ni, esok dia makan hampa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan diperintahnya dan jadi kepala pula. Satu hari dia take over, dia bos dalam negara kita. Tanah tumpah darah kita, negeri bertuah, dulunya nama tanah Melayu. Tiba-tiba satu hari kita menjadi kuli di tanah ayam kita sendiri. Inilah yang berlaku di Palestin. Palestin itu bumi Arab. Palestin, Israel ni main menumpang tumpuk aja. Tiba-tiba hari ini depa yang menentukan baik buruk nasib anak pribumi Palestin. Bunyi macam menteri cakap no. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, ini hadis At-Tirmizi, ini hadis gharib. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk. Raja perempuan memerintah negeri, negeri tidak akan maju. Dia kata, pula dah. Dia kata kalau orang perempuan naik jadi ketua, tak maju negeri itu. Insya-Allah kita tengok apa kupasan agama terhadap tajuk ini. Betulkah orang perempuan ni tak boleh jadi ketua? Ketua yang macam mana tak boleh? Ketua yang macam mana boleh? Kalaulah sekiranya kata ada boleh itu. Nah, kita tengok akan datang. Raja perempuan kalau memerintah negeri tidak akan maju.
Kita akan tengok hadis dia insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa allazina amanu wa amilus salihati. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.